Satu isu kita nak tanyakan. Kenapa Perdana Menteri Malaysia tidak diundang oleh Joe Biden? Okey. Kita ada 40 negara terlibat semuanya. Ini nak berdiskusi tentang masalah iklim apa tu kan? Iklim yang diorang semua, Singapura dijemput, Indonesia dijemput, Malaysia terkecuali. Kenapa? Ada tak kita fikir kenapa Malaysia? Bukan kalau benda ni pun diadakan melalui internet apa nama ni? Dia tak perlu, agaknya kita punya internet kurang bagus kot. Yang dia tak jemput kita ni. Ke macam mana? Itulah. Kita ambil husnuzon je lah. Kita bersikap husnuzon. Kita punya internet mungkin tak bagus. Jadi Joe Biden tak jemput Perdana Menteri kita. Kesian Malaysia. Not recognized. Not recognized at all. Dengan negara-negara cepek punya. Kan negara yang dulu yang tak ada benda pun. Mana Vietnam ke apa pun dijemput. Maknanya kita ni lebih teruk daripada dia orang dah sekarang. Itu satu. Lagi satu lagi kita nak cakap sekarang ni, ini sebab waktu sangat termepet kan. So jadi kita nak cakap, kita ada lebih kurang 10 minit. Kita nak cakap lagi satu ni kena apa nama ni, tentang pemuda PAS ni. Bersungguh-sungguh sangat tau. Dia bersungguh-sungguh sangat, dia cakap kita masih nak sokong Mahyudin. Dia kata kita masih nak yokong Mahyudin. Yang saya heran dan kelakar jugalah. Actually kelakar benda ni, boleh nak ketawa, you know. Dia Mahyudin PBMB dia bagi peruntukan 15 kursi untuk PAS di Johor. Tapi tempat yang dia bagi tu semua tempat yang memang akan kalah. Kasihan. Kalau PAS ni, maknanya PAS ni dah terlalu desperate. Dia desperate. Dia sekarang padahal lah, mengikut saya, kalau dia bersama dengan UMNO, dia lebih kuat. Kalau dia bersama dengan UMNO, PAS akan menjadi lebih kuat. Tapi dia pilih untuk nak bersama dengan Mahyudin kerana waktu sekarang ni. Dia tak ready untuk nak give up dia punya jawatan. So kerana dia tak nak hilang jawatan. Bayangkan, kita punya Menteri Timur Tengah. Menteri Timur Tengah tapi tak diundang untuk pergi buat umrah. Dan sekarang tak boleh masuk. Ya, sekarang pula kita dipahamkan dia ada kes itu dan ini dan macam-macam tu. Tok Guru Hadi. Apa ni? Kenapa engkau nak kenapa Mahyudin mesti nak lantik dia sebagai wakil Timur Tengah? Itu memang tak masuk akal, betul tak? Menteri Timur Tengah tapi duduk di Malaysia. Apa yang kau dah bawa ke dalam? Kau punya fungsi apa? Berapa banyak engkau punya apa nama ni? Pelaburan yang kau dah bawa. Langsung tak ada. So jadi on top of that, malu ke tak malu, engkau tidak diundang untuk pergi buat umrah. Patutnya sebagai Menteri Timur Tengah engkau diundang, betul tak? Tapi sekarang engkau pun tak diundang. Kalau to me it's like a slap on his face, man. It's like tapi orang mungkin tak ada rasa sikap malu kan? Dah tak ada sikap malu ni, dah tak ada sebab dia orang dah gila bila kuasa dah mempengaruhi dia orang. Nafsu syaitan dan macam-macam lagi. So jadi dia orang dah tak kisah nak cakap apa je macam takyudi. Kau boleh cakap lah pasal darurat ini semua, and then kau boleh cakap umur 18 tahun tak boleh undi. Ya benda. Kenapa pula umur 18 tak boleh undi? Lepas tu kau suruh budak dekat Kelantan kahwin umur 16 Boleh pula So jadi mana akal? Kalau orang yang berakal, kadang-kadang kan it's like so useless talking to these jokers because they never use their brain, or maybe they don't have any brains. Unfortunately. So because dia cakap okay, apa syarat untuk nak nikah di Kelantan? Berapa? 16. 13 pun dah boleh. 13 pun boleh. Tak apalah, kita ambil lah 16. 16 tahun dah boleh, dah matang katanya untuk menikah. Tapi 18 tahun tak matang untuk nak mengundi. Mana logiknya tu? Di mana logiknya? Orang, kalau kau cakap dengan budak darjah 5 pun dia ketawakan kau lah. Budak darjah 1 pun akan ketawakan kau. Kau cakap suruh orang tu kahwin, suruh beranak, suruh ini kahwin tau. Nikah ni maknanya tanggungjawab lebih besar. Lebih besar. Ini sebab ini nak anukan satu keluarga kan? Tapi kalau nak mengundi, bukannya apa dia cuma nak undi kan? Tapi kau sekat. Jadi apa maknanya itu sekarang? Takkan kita nak diam
diri je sekarang. Dia bagi Kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena uang-uangkan kepada orang ramai lagi supaya mereka keluar. Saya mahu betul-betul, saya haraplah anak-anak muda di luar sana jangan ambil acuh tak acuh. Lantak kalau, because kebanyakan daripada tak, anak-anak muda, anak saya sendiri, dia tak minat. Sebab dia kata Malaysian politics is rubbish. It's all all the police can be bought. You just pay them 50. Budak pun boleh cakap, pay them 50 ringgit, I get by, man. So maknanya tak ada sistem, tak ada undang-undang di Malaysia ni sekarang. Jadi apa kita nak buat? Banyak benda yang kita nampakkan sejak PN ni ambil alih, banyak benda yang tak betul. Kita tengok sekarang, orang mesti cakap, oh kau nak lawan takdir. Kita bukan cakap pasal takdir. Kita nak cakap pasal kejadian yang ribut petir melintung dekat Pahang baru-baru ni. Apa kalau kau tak boleh ambil itu sebagai iktibar, maknanya apa tu? Sesuatu yang berlaku yang Allah turunkan mesti ada sebab. Allah takkan turunkan sesuatu tanpa sebab. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun dulu bila dia dengar je guru, dia ketakutan. Sebab dia takut akan datangnya azab seperti mana datang kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Kan Nabi terdahulu dengan pekikan, dengan guru, dengan apa jadi kilat, semua boleh petir, boleh hancur semua satu kaum. Tapi kita Nabi Muhammad punya kaum SAW, kita bernasib baik sebab kita takkan dihancurkan semuanya seperti mana dihancurkan umat-umat yang dulu. Betul tak? Sekarang umat kita kalau hancur pun sikit-sikit. Tapi dia dah bagi macam Allah tu dah bagi peringatan. Kenapa dia orang ni tak ambil iktibar? Macam no problem. So you see like macam kalimah Allah. No problem. Semuanya kita dah cakap kalimah Allah tu hanya untuk orang Islam. Sebab kita dah cakap Qul huwallahu ahad. Kalau engkau nak gunakan kalimah Allah, maka engkau kenalah cakap pula Allah tu tidak beranak dan tidak diperanakkan. So itu je yang kita nak. Apa susahnya? Kenapa mereka ni semua macam polis boleh dibeli, SPRIM boleh dibeli. Tengok tak SPRIM punya perbualan dengan si Aziz tu. Macam mana dia merancang supaya dia lepas. So jadi kan ini SPRM boleh dibeli, judge boleh dibeli. Di mana keadilannya? Sampai bila kita nak berjadi macam ni? Kita ni, saya ni pun yang IGP pun tak selamat. IGP pun tak selamat kan? Kita sokong IGP sekarang. Kita ramai-ramai kita sokong. Mana benda yang betul kita akan sokong. Walaupun kau siapa pun aku tak kira. Walaupun kau daripada ahli UMNO sekalipun, kalau dia betul kita sokong. Betul tak? Kita bukan kau UMNO aku tak sokong. Tidak. Siapa pun yang betul, yang buat takutkan Allah, yang buat betul-betul ikut Quran dan hadis, kita akan sokong. Tapi kalau ianya bercanggah, kita takkan nak terima, betul tak? Sekarang ni kita nak buat orang tahu yang kita ni tak habis-habis berlive begitu begini, buang masa dengan betul-betul sacrifice our time, our money and everything. Kerana apa? Kerana kita nak cuba hapuskan nombor satu, riba dan rasuah. Kalau bolehlah kita nak jadi seperti negara Eropah ataupun negara-negara lain, negara-negara kafir, lagi baik sebab dia orang lebih takut. Kalau kita tengok negara yang maju-maju tu semua, dia orang maju kerana dia orang takut. Dia orang, walaupun dia orang negara kafir, tapi dia tak lakukan benda-benda macam ni. Kita ni negara Islam. Tapi sekarang nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Nampak tak Tuhan tu nak tunjukkan kita tau. Tuhan tu betul-betul nak tunjukkan kita bagaimana orang PAS ni sebenarnya. Sekarang ni baru kita tahu. Saya baru bercakap dengan ramai daripada ahli-ahli PAS daripada Terengganu. Mereka pun rasa cakap dulu memang support betul PAS. Sekarang kita tak payah cakap apa-apa. Dia orang dah boleh nampak sendiri macam mana PAS. Itu kalau dia dah sekat budak umur 18 tahun tak boleh mengundi. Engkau dah sekat ini, engkau buat darurat, engkau tak bagi. Tahu tak kat Terengganu, you pun tahu kan, you pergi jumpa dengan Hasuni tu semua. Dia orang cuma dapat RM50 je tau. RM50. Padahal peruntukan ni berapa? 300 ke berapa kan? So mana lebih duit tu? Kamu ni semua orang Islam. Parti pun parti Islam namanya. Tapi kenapa dia tak buat macam itu kan? Saya terima.